Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Okey. Sebelum kita nak mula, sebab kita rehat lama, saya nak buka dulu kepada ada orang nak tanya ke apa ke, sila dulu sebelum kita nak mulalah. Silakan. Kalau Kak Cik nak cakap apa? Saya ni kalau kelas bahasa Arab ni memang saya dah miss lama. Okay. But I don't know where, cuma saya kata memang mencabar betul lah bahasa Arab ni. Yalah kita pun. Saya cuba tanya Kak Cik satu soalan dulu ya. Kalau saya kata dhamir, Kak Cik faham ke? Dhamir verb kan? Nah, dhamir is an isim. Oh, isim. Yang macam noun. Saya, noun lah, noun. Saya, kami, mereka, dia berdua. Itu dhamir. Okay. Right. Wait, I'm gonna ask you a few more. Kalau kita kata sekejap tadi kita kata huruf jar. Kak Cik faham ke? Huruf jar ada 8. Alright, that's very good. Dia boleh kata, kita tanya dia faham tak, dia dah bagi tahu dah bagi ada 8. Bagus. But dia ada fungsi dia, dia ada function. Ya, betul. Apa? Kalau saya tanya sikit, apa fungsi huruf jar? Sebagai kata hubung kan? Yes, tapi kata hubung ni macam-macam. Dia macam-macam. Kata lam. Dia sama, dia huruf lam. Dia huruf lam, tapi baris dia la ataupun li, pendek ya. Kalau nak cantik tapi kita boleh bagi list lah ya. Huruf lam, baris dia la ataupun li, pendek. Yes. Itu kalau you can remember all those 8, no problem lah. Tapi now kita tengok ya. Kita buka kepada surah Al-Qari'ah kita. Supaya surah Al-Qari'ah kita ada huruf jar di situ. Ustazah akan tanya orang lain juga ya. Sekejap. Kita ada huruf jar di situ. Kita katakan adalah 8 tadi ya. Contohnya lah 8 dah ada satu huruf lam. Okey, tengok dalam surah Al-Qari'ah. Yang masing-masing tengok ya. Tapi sebab kebetulan tengah tanya Kak Cik, saya tanya Kak Cik dulu. Kak Cik cuba cari huruf jar dalam surah Al-Qari'ah tu mula dengan ayat yang pertama. Al-Qari'ah. Okey. Nah, cari. It's okay, go ahead. One by one. You tengok one by one. Yang you rasa lam tadi, yes, lam. Lam. Selain daripada lam apa? Tak adalah dalam ayat pertama tu. Tak ada. Move ayat kedua. Okey. Mim. Bukan. Mim, ma tu bukan. Dia bukan huruf jar. Bukan. Bukan. Right. Lagi gerak ayat ketiga. Adorokamal qari'ah. Tak ada huruf jar. Tak ada. Ayat keempat. Yaw. Ya. Yang mana? Yaw tu, yauma is one word, satu kalimah tu. Yauma bermaksud hari. Oh, bukanlah ya. Bukan. Huruf ya tak ada. Ya tak ada. Huruf ya. Kita ada list huruf jar tak Mi? Kalau Amy jumpa list huruf jar, okey, huruf ya bukan huruf jar. Okey, gerak lagi. Gerak lagi. Mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Tak ada. Ada satu, ada kat situ ada. Tu huruf kaf tu. Oh, huruf kaf. Ya, macam huruf lam. Huruf lam tu baris dia la ataupun li. Kalau di sini huruf kaf tu, kaf baris atas tu, dia sama seperti huruf jar. Ini huruf jar yang kedua. Kalau Kak Cik dah ingat huruf lam, kaf tu baris atas. Tetapi huruf kaf baris dia ka saja. Tak ada baris lain, tak boleh. Oh, okey. So ka, so fungsi dia, fungsi huruf jar Kak Cik. Kita bagi Kak Cik dulu ya sebab dia dah ingat huruf jar. Apa fungsi huruf jar? Apa? Seperti menyambungkan ayat, menyatakan sifat. Bukan, saya bagi contoh gini. Kalau kita kata kal farashi, dia akhir dia. Okey, huruf jarnya huruf kaf tu. Ya. So, selepas huruf jar ni dia tak masuk kategori verb ataupun isim, dia tak masuk. Ya. So, dia masuk kategori huruf lah, ya.
huruf ni ada macam-macam. Kita ada isim ataupun noun, kita ada verb ataupun fi'il. Huruf jar ni masuk kategori yang ketiga, bukan isim, bukan fi'il. Faham? Dan huruf ni pula macam-macam dia punya, macam-macam banyak. Antaranya huruf jar lah antaranya. So di sini huruf kaf dia ada fungsi tersendiri dia. Okay, selepas huruf jar, ini mungkin Kak Cik ataupun yang lain semua nak catat dulu ya. Fungsi huruf jar, satu kita kena ingat, selepas huruf jar wajib isim. Selepas, immediately selepas huruf jar, ya, mesti isim kat sini. Ya, al-farashi tu. Farosh ni kupu-kupu kan? Ya, okay. Al-farash tu lah yang isimnya kan? Yes, al-farash. Start daripada alif lam. Daripada alif lam tu al-farashi. Dari segi maksud kufu-kufu lah yang kupu-kupu tu. Tapi dari segi kita nak tahu selepas huruf jar memang isim. Tak pernah ada bukan isim. Faham? Jadi kalau kita kata ambil al-farash ni, maknanya adakah sebelum huruf alif lam tu ayat sebelum tu adalah huruf jar, Ustazah? Kaf tu lah. Kaf tu memang. Kaf tu lah. Sebelum al-farash tu lah. Ya, dia memang kena tak boleh ada in between. Tak boleh. Dia kena one after another. Okay, kaf itu huruf jar. Okay, sekarang kita dah tahu selepas dia wajib isim. But sometimes isim tu ada apa ni? Sometimes isim tu ada, what is this? Oh, kawan kita tengah nak. Thank you. Okay. Tapi penuh nota kat sini ya. Okay. Dia penuh nota, tapi tak apa. Kalau boleh enlarge, siapa Amy? Kalau you boleh enlarge, besarkan percentage dia. Lagi, besar lagi. Besarkan lagi kalau boleh. Maksimum. Okay, fungsi dia. Isim tu pula, alif lam pun boleh, tanpa alif lam pun boleh. Catat. Selepas huruf jar, mesti isim. Mesti isim dia pula nak mula dengan alif lam pun boleh, tanpa alif lam pun boleh. Okey, itu. Dan fungsi dia membaris bawahkan isim itu. Baris bawahnya di mana? Hujung al-farashi tu. Shi itulah. Membariskan bawah. Bawah aja. Dia bawah aja. Ya, membaris bawahkan isim. Dia isim yang lepas huruf jar tu akhir dia, ending dia. Cuba tunjuk nampak? Arrow tu. Tunjuk pada baris bawah tu. Shin tu baris bawah, shin tu. Okay, alright, betul. Itu fungsi huruf jar. Cara kita nak al-farashi. Ya, al-farashi. Kita dah besar, alhamdulillah. Alhamdulillah. So di situ kita ada huruf jar. Kaf tu kita panggil huruf jar ataupun nak sebut jar saja pun boleh, termasalah. Ya. Lepas tu al-farashi tu dia memang isim. Kita nak panggil dia isim majrur ataupun nak lagi pendek majrur. Boleh? So kita panggil dia jar majrur. Dua-dua, jar untuk huruf kaf, majrur untuk al-farashi. Okey? Boleh? Bolehlah tu sikit-sikit. Hari ni Kak Cik bolehlah kot. Iban balik. Ya, dia memang kena inilah, memang kena refresh lah ya. Okey, kita hari tu kalau ikut nota kita dia kata apa? Kita sampai 4 sampai 6 hari tu ya. So hari ni kita ayat 7. Okey, kita tengok ayat 7 ya. Kita tengok ayat 7. Ayat 7 kita bermula dengan huruf fa. Huruf fa itu sebenarnya huruf fa tu sendiri adalah satu kalimah. Tapi dia bercantum dengan huwa. Ya. Okey, tapi sebenarnya fa tu satu huruf, huwa pula fa tu satu perkataan, huwa pula perkataan lain ya kalau huwa ya. Huwa ni lah dhamir. Kata ganti diri yang saya sebut tadi. Saya fokus kecil dulu sekejap ya. Huwa tu dhamir. Huwa bermaksud kalau saya translate bahasa Inggeris he is a boy tu he. Huwa. So di sini kita ada dhamir. Kan tadi saya tanya kan? Huwa tu dhamir. Tapi bila dah cantum fahuwa, kita sangka dia jadi satu kalimah. Tak. Fahuwa tu ada dua kalimah di situ. Kalimah yang pertama huruf fa tu. Ya. Okey, kalimah yang kedua huwa. Ini kena terima dulu sebab biar saya yang bagi tahu dulu ya. Okey, fa bermaksud maka. Ya, dari segi maksud maka, dan fa kalau tadi kita ada huruf jar, kalau fa dia ada fungsi lain. Dia kategori huruf juga dipanggil huruf ataf kalau fa. Ataf ni kata penyambung. Tapi dia tidak mengubah baris macam mana huruf jar tadi. Huruf jar membaris bawahkan
isim selepasnya, nanti lepas tu. Tapi fa tidak mengubah baris. Dia cuma kata hubunglah, ya, dipanggil ataf. Okey. Dan fa ini pun ada geng dia. Kalau Kak Cik boleh ingat, huruf jar ada 8. Ataf ni tak silap saya ada 9 ke 10 kawan-kawan dia. Termasuk dia lah. Pak, dia pun ada list dia jugalah, ya. Ya. Okey, maka dia, jika kita terjemahkannya, fa tu maka, huwa tu bermaksud dia. Huwa adalah dhamir. Dhamir ni bermaksud kata ganti diri. Kata ganti diri ni saya, dia, mereka, kami, awak berdua, awak semua, itu semua kata ganti dirilah, dhamir, ya. Cumanya dhamir ada 2 jenis. Okey, yang ini jenis yang pertama. Jenis yang pertama ni mudah kita nak fungsi dia lain, senang cerita. Dhamir dia ada 2 jenis. Ini anggap ini, terima saja dulu. Huwa ini adalah dhamir jenis pertama. Fungsi dia berbeza dengan dhamir yang jenis yang kedua, ya, berbeza. Nanti kita tengok. So di sini maka dia. Okey, fa itu huruf ataf, huwa itu dhamir. Dhamir ni betul dah kata ganti diri, tapi kita nak tahu mereka ke, saya ke, awak, apa. Kita nak tahu kan. Tapi huwa kita dah cakap tadi, lelaki seorang. Dia seorang lelaki. Kita nak tahu dia dhamir ni siapa, ya. Okey. Kalau tak tahu dhamir tu siapa, susah juga kan. Tahu kan nanti tahu dah dhamir huwa, tapi maksud apa? Maka kami, salah. So maka dia. Dia itu adalah lelaki. Ya, lelaki seorang. Macam tu, ya. Mufrad muzakkar. Lelaki muzakkar. Senang je perkataan muzakkar, memang lelaki lah, ya. Dan seorang itu dipanggil mufrad. Istilah tu saya sebut saja, tapi tak ingat dulu pun tak apa, ya. So, lepas tu fi. Fi huruf jar yang ketiga. Kak Cik, fi adalah huruf jar. Ya. Fi bermaksud will be. Terpulanglah, maksud dia macam-macam. Pada, dalam, di dalam, dekat, semua macam-macam. Boleh. Kita adjust saja dia punya maksud. So fi itu adalah huruf jar yang ketiga. Ya. Tengok selepas dia wajib isim, ya. Tak kisahlah bercantum ke tak bercantum macam tadi. Kal farashi bercantum, ya. Tapi ni tak, macam terpisahlah fi dengan perkataan Aisyatin, ya. Tapi tadi saya dah cakap, isim itu boleh bermula dengan alif lam dan boleh juga tanpa alif lam. Dulu ada kawan kita bertanya, ya, ada juga kawan kita tanya selepas huruf jar boleh bermula dengan alif lam dan boleh tak tanpa alif lam? Boleh. Macam ni tanpa alif lam. Tetapi tengok ending dia mesti 2 baris lah, tanwin. Kalau dia ada alif lam, baris bawah tu 1 je. Kalau dia tak ada alif lam, baris bawah terakhir tu, ya. Tengok baris bawah yang terakhir pada ta marbutah. Yatin. Tengok tanwin dia 2. Kenapa dia 2? Sebab dia tak ada alif lam. Itu je reason dia. Kalau perkataan yang ada alif lam memang takkan ada tanwin. Itu rules yang umum kita kena faham. Perkataan yang bermula dengan alif lam memang tak akan ada tanwin di hujung dia. Tak ada. Ada single baris. Tetapi kalau perkataan itu without, tanpa alif lam, memang ending dia akan ada tanwin. So di sini tengok tanwin bawah. Fi Aisyatin. Katalah tak ada fi. Boleh jadi Aisyatin tu asalnya Aisyatun. Boleh jadi. Nampak? Asalnya. Aisyatun boleh. Aisyatin boleh. Contoh. Aisyatan boleh. Okey, tanwin tu bebas. Tapi dia ikutlah kenapa yang membuatkan dia baris bawah. Kenapa yang membuatkan dia baris atas semua. Itu ada sebab. Antaranya di sini kalau baris bawah. Kerana fi itulah huruf jar. So di sini dalam surah ini kita jumpa huruf jar yang kedua lah dalam surah ni, ya. Fi Aisyatin. Aisyatin bermaksud apa? Apa maksud dia? Alive. Life, kehidupan. Life. Yes, life. Okay. So, dia baris bawah lah. So, kita panggil apa tadi? Jar majrur. Itu term dia. Istilah dia. Jar majrur. Kalau lambat ingat pun tak apa, ya. Okay. Dan satu lagi tentang Aisyatin. Perkataan itu berakhir dengan ta marbutah. Ya, ta marbutah. Ta itulah. Ta kat ujung tu, ya. Ta marbutah ni adalah antara ciri-ciri perempuan. Ya. Bahasa Arab memang dia dah bagi awal-awal. Isim, setiap isim ada yang jatuh di bawah kategori muzakkar, ada yang jatuh di bawah kategori muannas. Contohnya Allah. Allah memang terletak di bawah kategori muzakkar. Jangan tanya saya, ya. Saya hanya belajar. Dia orang tak pernah explain kenapa. Dia cuma bagi tahu kita saja, ya. Tapi kalau Aisyatin ada ta marbutah, umumnya
bila saya kata umum bukan 100%, ya, bukan 100%, tetapi umumnya perkataan yang berakhir dengan ta marbutah, maksudnya perkataan itu kategori perempuan ataupun kategori muannas. Isim juga, isim terpecah dua, ada kategori muzakkar, ada kategori muannas. Fi'il juga, Pak, fi'il juga ada kategori muzakkar, ada kategori muannas, ada juga. Ya, so di sini ta marbutah antara beberapa tanda lah, dia ada tanda lain. Kalau bukan ta marbutah, adalah tanda lain yang menunjukkan dia jatuh di bawah kategori muannas, perempuan, ya. Aisyah, kehidupan. Di dalam kehidupan. Cerita ya. Okey, sekarang ni tengok ayat isyatin radiyatin. Di sini kedua-dua kalimah berakhir dengan tanwin yang sama, tanwin di bawah. Ini ini antara syarat-syarat ya. Jika dua kalimah side by side, lepas satu-satu, tak boleh ada apa-apa di tengah-tengah, tak boleh, in between tak boleh ya. So jika perkataan pertama isyatin, tanwin bawah, perkataan kedua radiyatin, tanwin bawah juga. Kalau kita jumpa perkataan macam ni, kalau dia baris atas aisyatan radiyatan pun boleh, ataupun baris asal aisyatun radiyatun boleh juga. Ya, semua boleh. Ini kita panggil term dia sifah wa mausuf. Nama dia. Ya. Kalau fi aisyatin jar majrur, tapi tinggal fi, kita ambil aisyatin radiyatin, dipanggil sifah wa mausuf. Apa dia benda ala ni? Sifah maksudnya sifat. Sifat maksudnya apa? Ciri-ciri ataupun characteristics, ataupun keterangan tentang benda yang nak disifatkan tadilah. Okey, Aisyah adalah kehidupan tadi kan? Maksud dia kan? So Aisyah adalah benda. Aisyah itu dia jatuh kategori benda. Tapi radiyatin maksudnya meredai, pleasant tu Pak. Pleasant maksudnya reda lah, suka, puas hati, terima. Itu maksud dia. So kalau kita tengok Aisyah adalah benda, perkara, benda ataupun perkara. Radiyah tu adalah dia punya sifat dia. Sifat kepada kehidupan yang pleasant, kehidupan yang tak pleasant, contohnya. Ya, faham ya? So kita nampak Aisyah tu kehidupan atau benda ataupun perkara, radiyatin sifat dia, menceritakan keadaan kehidupan tadi. Itu dia panggil sifat ataupun sifah. Tapi bila kita sebut sifah dulu. Kat sini memang dalam Quran benda dulu, Aisyah dulu, baru radiyah. Tapi bila kita sebut sifat dulu. Sifah wa mausuf. Mausuf maksudnya sifah pergi kepada radiyah, mausuf pergi kepada Aisyah. Itu nama dia. Dan ada orang tu maksudnya ustaz lah, para pengajar lah, tak ada ya. Ustaz ke ustazah sebut dia tak nak guna sifah wa mausuf, dia guna na'ad wa man'ud. Boleh juga kalaulah ada terdengar ataupun ternampak ya perkataan na'ad ataupun wa man'ud, maksudnya inilah dia sifah wa mausuf. Dan dia kena sama. Dia cara kita nak kenal dia tanwin. Tanwin kalau yang pertama tu tanwin bawah, yang selepasnya pun tanwin bawah. Ya, itu cara dia. Dia ikutlah senang ya. Kehidupan yang meredai sebenarnya. Radiyah tu daripada perkataan redha yang kita biasa dengar perkataan redha kan, ataupun yang kita kata radhiyallahu anhu kan biasa kan. Radiyah sama tu, ya, meredai ya. Aisyah pula, kalau kita nak biasa orang yang bernama Aisyah sebenarnya. Siapa yang bernama Aisyah sebenarnya Aisyah. Maksudnya kehidupan sebenarnya, ya. Aisyah perempuan yang hidup. Kalau Aisyah kehidupan, ya. Dia maksudnya dia daripada perkataan yang asal lah, ya. Okey. Kita buka sekejap, nak tanya ada siapa yang nak tanya? Nak tanya ada siapa yang nak tanya? Okey, silakan. Ada siapa-siapa yang nak tanya? Silakan. Silakan, jangan takut. Siapa? Sila. Faham semua ataupun tak tahu nak tanya? Tak tahu nak tanya. Ustazah pesan, jangan takut bertanya ya. Jangan, sebab mentaliti dulu-dulu bila kita bertanya nampak kita tak pandai.
Saya pernah rasa perasaan itu di zaman sekolah. Bila kita bertanya macam kita bodoh. Betul kan? Ustazah jujur ya, bila sekolah rendah, bila kita bertanya macam kita bodoh. Salah sebenarnya. Bila kita bertanya sebenarnya kita pandai sebenarnya. Sebenarnya. Kita kena bangga bila kita bertanya. Bukanlah bangga saja bodoh-bodoh tu tak. Tapi sebenarnya sifat bertanya itu sangat baik. Itu maksud dia. So sila tanya. Apa-apa. Tak kisah sebenarnya bagi Ustazah lah. Tak kalau tanya Ustazah, saya masuk kelas tu orang dah pandai. Okey je sebenarnya. Bukan halangan. Tapi kita kena dengar lah. Kita dengar sebab kalau benda yang tak pernah dengar, kita kena dengar. Betul tak? Jadinya orang mungkin dah tahu, kita mungkin belum tahu. Tapi jangan takut dengan keadaan tu. Sebab saya pun dah lalui tu semua. Saya dah lalui, saya kata, apa pasal aku tak tahu ya? Memang akan ada perasaan. Apa pasal korang dah tahu aku tak tahu? Dia macam ada satu gelabah. Tapi jangan gelabah. So ini ruang untuk kita belajar. Okey. Ustazah nak tanya dulu Ila. Ila, cuba Ila tanya. Ila nak tanya apa Ila? Jangan lupa mikrofon. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Silakan. Sekejap, kamera tak buka. Apa ni, selamat Hari Raya nak ucap dulu. Selamat Raya. Okey, alright. Okey. Kalau nak tanya tu sebenarnya Ila pun tak berapa mahir lagi lah kan. Banyak lagi benda nak kena betulkan. Okey. Setakat hari ni belum ada soalan dah. Tapi kalau yang Ustazah explain tadi faham ke? Setakat tadi yang mana dah pernah masuk sebelum ni dia refresh balik lah Ustazah. Yalah, yang penting macam tu. Tapi kalau macam tak faham, kalau rasa tak faham apa Ustazah cakap, tanya terus. Tak ada masalah. Okay. Right. So kita pergi kepada ayat seterusnya ya. Ayat Ustazah. Saya. Sorry Ustazah. Okay. Kamalia nak tanya Ustazah. Tahu nama tu kenal lah. Dia tanya, silakan. Okey. Tadi yang huwa tadi adalah kita merujuk kepada dia muzakkar kan? Betul. Seorang. Dia muzakkar seorang. Seorang muzakkar. Ya. Tapi bila kita tadi Aisyatin Radiyatin yang tamabutah tadi, kita refer kepada muannas pula. Ya, dia dalam ayat tak ada masalah. Ada dalam satu ayat, untuk menjawab soalan kawan kita, dalam satu ayat tu jangan terkejut. Kita akan nampak dhamir muzakkar, kita akan nampak yang muannas. Itu tak ada masalah sebab dia cakap maka dia berada di dalam kehidupan yang selesa. Nampak? Dia tu bercerita tentang orang, tetapi yang Aisyah tadi, kehidupan tadi yang tamarbutah tu merujuk kepada kehidupan. Faham? Sebab dia begini. Saya begini. Apa saja isim yang kita belajar dalam ilmu bahasa Arab, isim start daripada Allah ya. Allah adalah isim. Allah kategori muzakkar ya. Allah ya. Manusia, semua manusia ya. Manusia itu ada muzakkar, ada muannas. Allah tak adalah. Allah memang Allah lah muzakkar ya. Manusia ada muzakkar, ada muannas ya. Jin juga masuk ya. Jin juga ada muzakkar muannasnya sama dengan manusia. Lepas tu haiwan. Haiwan yang jantan betina itulah. Kalau jantan tu muzakkar dia lah, kalau yang betina itu muannas ya. Lepas tu selain daripada itu benda yang maksudnya buku jatuh kategori muzakkar, buku ya. Tapi kalau beg jatuh kategori muannas. Jangan tanya Ustazah kenapa ya. Dia dah bagi gitu, kita terima saja. Maksudnya benda ni pun ada yang berada di bawah kategori muzakkar, ada mana dan tempat juga. Benda ada dua. Benda ni ada benda yang hakiki dia panggil. Benda hakiki maksudnya benda yang boleh pegang, boleh nampak macam contohnya buku, beg tadi boleh ni kan. Tapi kalau benda yang abstrak, dia ada benda yang abstrak dia cakap. Katalah kehidupan, boleh pegang ke kehidupan? Boleh sentuh ke? Tak kan? So kehidupan ni kita boleh kata benda yang abstrak ni jatuh kepada macam apa? Keadaan lah. Kehidupan, keadaan. Itu jatuh dalam yang kategori benda abstrak. Ya. Contohnya kehidupan tadilah. Ya. So dia ada muzakkar, muannas dia dan juga tempat. Segala tempat. Sekolah madrasah muannas. Tapi kalau tempat contohnya apa? Baitun rumah ya. Baitun rumah adalah muzakkar. Nampak? Dia ada semua. Sebab tu dalam satu ayat jangan expect. Sebab dia cerita Aisyah adalah kehidupan tetapi dia tu refer kepada orang. Nampak? Dia dua benda yang berbeza. Dia kata maka dia berada di dalam kehidupan yang selesa. So tak ada masalah. Kehidupan memang kategori muannas. Okay? Ustazah tanya Kamalia dulu.
Faham ke soal jawapan Ustazah tu? So maksudnya ni Ustazah, kadang-kadang dalam satu ayat ni dia macam ada bercampur-campur lah muzakkar muannas Ya, betul. Ada. Yes. Itu dan kita kalau kata tadi yang Ustazah describe tadi yang macam muannas tu macam benda-benda yang abstrak macam itulah. Abstrak benda yang jadi itu nak kena faham lah Ustazah ya. Yalah, memang kena faham. Ya, kena faham. Benda abstrak bukan benda je, benda yang hakiki dengan benda abstrak. Lepas tu tempat apa semua. Dia boleh semua ada muzakkar muannas ni. Okey? Ya, boleh. Yang senang cerita dalam satu ayat boleh campur-campur. Jangan expect dalam satu ayat semua muzakkar je, tak. Bukan. Alright. Kita pergi kepada ayat 8. Ustazah. Teringat maknanya perasaan lah apa yang kita rasa tu dia adalah abstrak lah Ustazah Ya, itu benda abstrak tu, perasaan tu. Kemarahan, perasaan, keinginan, pandangan, itu semua benda kategori abstrak. Right? Alhamdulillah. Sebab tu yang Ustazah kata jangan risau, tanya tak ada isu orang yang bertanya tu tak pandai. No issue orang yang bertanya lagi bagus sebenarnya. Okey, kita pergi kepada ayat 8. Wa amma wa sama geng dengan fa tadi. Yang fahuwa tadi fa tu. Wa sama geng dia dipanggil huruf ataf. Huruf ataf ni huruf penyambung adan, maka apa semua kan. Dia ada geng-geng dia lah. Dia ada 9 ke 10 lah dia punya list tu. Amy ada tak list ataf ni? Kalau ada Amy cari ya. Sementara Amy cari, kita tengok dulu ya. Waw itu ataf ya, bermaksud dan. Memang baris dia wa lah, tak ada wu, tak ada wi. Macam fa tadi pun baris dia fa, tak ada fu, tak ada fi tadi ya. Okey, amma ni kita boleh ambil dia sebagai dia sebenarnya 2 kalimah tau sebenarnya. Betul tengok. Terpulanglah meaning English but as for kalau kita terjemahkan Melayu dan apa pun macam itulah lebih kurang ya, apa-apa pun amma. Dia sebenarnya 2 perkataan tu sebenarnya an dengan ma sebenarnya tapi dia ambil sebagai satu je, tak apa, kita boleh ambil dia sebagai satu. Amma dia tak adalah masuk dia fi'il ke dia apa, dia muannas. Sebab ini dia ada perkataan yang dari awal kita belajar ada perkataan yang ada tajuk isim, ada tajuk fi'il dan ada tajuk bab ya, bab huruf. So kalau wa dengan amma ni kita kata boleh jatuh pada kategori huruf lah ya. Ingat, kalau dia bukan isim dia fi'il. Kalau bukan fi'il, dia kategori huruf. Itu 3 bab besar. Bila kita belajar ilmu bahasa Arab. Kan senang kan? Senang kan? Isim, fi'il, huruf. Lah senang je, 3 bab besar je. Tetapi isim tu pelbagai bentuk dia. Nak explain Lepas tu fi'il tu pula ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amal. Dia adalah fi'il dia. Dan huruf tu pula ada banyak. Contohnya huruf jar, huruf ataf. Nanti ada dia panggil huruf taukid. Tak huruf taukid. Lepas tu dia tengoklah dia ada panggil huruf nasab. Dia punya macam tu. Tu huruf ataf. Yes, alhamdulillah. Huruf ataf atau dia dari segi baris huruful atafiyah tu baris dia lah, tapi huruf ataf kita tengok kat situ wow, nampak tu yang pertama ya, list dia wow bermaksud dan. Lepas tu dia geng lah am pun boleh, tapi au lakin sampai fa tu dia bukan dan tu, dia salah cetak yang mula-mula je dan am bermaksud sama ada. Am sama ada au atau jikalau sekiranya semua boleh. Dia ada beberapa maksud. Lakin bermaksud tetapi, fa bermaksud maka telah. Tadi kita jumpa fa kan. Lepas tu dia ada part another part siapa? Amy? Dia ada half je baru ni kan. Dia ada atas dia tu. Okey, thumma. Thumma maka dia juga ataf bal bahkan ya. Hatta sehingga. Ini semua ataf lah. Okey. So dia ada geng-geng dia lah. Nak hafal silakan, kalau tak nak hafal pun tak apa. Kalau cepat kenal lagilah senang nak ni kan. Okay, huruf ataf dia adalah kawan-kawan dia. Dia kata hubung cumanya ataf ni berbeza dengan huruf jar atau dia tak ubah baris. Itu yang mudahnya. Kalau jar dia ada fungsi dia membaris bawahkan isim selepas dia. Ataf tak ada. Semata-mata penghubung biasa je. Okay, so dan amma kita ambil dia sebagai satu perkataan ya, walaupun asalnya dia 2 ya, apa-apa pun. So dia bukan isim, dia bukan fi'il, tak ada masalah ya.
Wow, itu huruf. Amma tu juga kita jatuh kategori huruf lah kalau bukan isim ya. Okey, man. Man ini dan apa-apa pun wa amma man. Man tu bermaksud sesiapa. Maksud dia ya. Man ni dia ada dalam list dia lah. Siapa yang ingat? Siapa yang boleh bagi tahu Ustazah man ni apa? Kategori apa dia? Huruf jar bukan? Huruf atah bukan? Saja bagi tip ni, bagi clue dah. Siapa nak bagi tahu? Kalau siapa yang boleh ingat, silakan. Man. Isim mausul kau Ustazah? Ya, betul. Isim mausul. Kerja Amy penat sikit lah. Linda biasa dah penat. Amy, ada tak isim mausul kita Amy? Sementara kawan kita menunggu isim mausul. Biar. Memang kawan cari isim mausul dia begini. Dia pun ada list dia pula. Macam huruf jar ada list dia. Okay. Apa ni ataf ada list dia. Lepas tu man ada list dia. Dia panggil isim mausul. Dia jatuh kategori isim. Tapi mausul maksudnya penghubung. Kata nama penghubung. Sebab isim kan kata nama kan. So kata nama penghubung dia ada list dia lah. Sementara kawan kita cari tu ya. So isim mausul dia ada kawan-kawan dia tapi tinggal dulu biar kawan kita nak cari. Bermaksud sesiapa. Siapa-siapa boleh lah. Khaffat. Okey, khaffat adalah fi'il. Terpaksa bagi tahu. Bila kita masuk surah ni sebenarnya kalau kita nak pergi satu bab boleh, tak ada masalah. Tapi kalau Quran ni mencabarlah sebab dia dah masuk semua ya. So dia dah masuk semua, dia fi'il pun ada, isim pun ada, segala huruf-huruf tu pun semua ada ya. So khaffat adalah fi'il. Okey, Amy tengah cari isim mausul. Suhaili, kalau Suhaili ada buku biru tu cuba cari kha, huruf khaf ya, dari huruf kha. Siapa ada buku biru ya? Cari dia punya, sebab kamus biru tu adalah kamus untuk fi'il 100%. Cuba cari khafat, jumpa tak? Khafat maksudnya ringan. Kita biasa ringan apa? Mukhaffafah kan biasa dengar kan? Mukhaffafah. Sama dengan perkataan ni. Mukhaffafah, khaffat sama bermaksud ringan. Dan apa-apa pun sesiapa ringan, sesiapa ringan, mawazinuhu timbangannya. So khafat ringan. Dari segi maksud ringan tetapi dia bukan dalam bentuk isim, dia adalah fi'il tu, khafat. Kita mawazinuhu timbangannya. Ini cerita kiamat-kiamat lah ni, cerita akhirat dia. Okey, tapi kita gerak dulu sebelum kawan kita nak cari tu. Fa ummuhu, fa maka ataf lagi ya, second time. Ada fa tadi kan? Tadi fa huwa, fa ataf lagi, maka ummuhu ibunya. Ummu ni ada beberapa maksud, bukan ibu saja, bukan mak je. Ummuhu boleh bermaksud emaknya ataupun tempatnya. Maksud kata umi tu, yang orang panggil umi kan? Dia ada lebih daripada satu maksud. Sama ada emak ataupun tempat. Boleh. Tempat dia tinggal lah maksudnya. So maka tempatnya hawiyah, neraka. Hawiyah adalah memang nama neraka lah. Ya. Okey, di sini kita ada hu. Mawazinuhu ummuhu. Itu dhamir. Tadi kita jumpa dhamir yang kita jumpa di sini tadi huwa. Ya. Huwa itu tadi saya kata dhamir dia ada dua jenis. Pegang tu dulu ya. Dhamir ada dua jenis. Ambil dhamir yang pertama dulu. Kita kalau huwa tadi kategori dhamir yang pertama, dia ada nama dia dhamir munfasil sebenarnya. Dia ada nama ya. Tapi pegang dulu kategori dhamir yang jenis pertama. Dhamir jenis yang kedua, inilah hu ni tadi. Dia senang. Yang kedua ni Ustazah lompat ke? Tak lompat kan? Tak lompat ya? Ya. Kalau dhamir yang jenis kedua ni dia senang sebab dia senang nak kenal dia sebab dia duduk kat hujung perkataan. Sama ada dia di hujung isim ataupun dia di hujung fi'il boleh. Dia dua pun boleh tapi dia duduk kat hujung. Jadi kita okey, kawan kita dah tunjuk di skrin ya. Tajuk dia al-ismu, cara baca ya walaupun tak ada baris. Kita dah tahu dah alif lam mesti baca al bila alif lam kan. Al-ismu, al-ismu, al-mausul, al-mausulu. Dia macam tu.
Al-ismu al-mausulu. Maksudnya ismul mausul. Ya. Kata nama penghubung. Ya. Okey, mari kita tengok ada beberapa. Ya. Kolom yang pertama, an-nau'u. An-nau'u tu maksudnya jenis. Ya. So jenis dia adalah kat situ. Jenis dia, an-nau'u jenis dia apa? Dia ada muzakkar muannas ya. Itu memang dia ada dia kegunaan dia. Nanti dulu sebelum kita pergi kat jumlah dia ada muzakkar muannas. Itu kalau untuk yang khas. Khas untuk muzakkar, khas untuk muannas. Al-khas. Al-khas tu sebenarnya khas lah. Kalau kita bahasa Melayu khas. K-H-A-S. Tapi ejaan dalam bahasa Arab dia macam ni. Al-khas. Ya. Okay, ini khas lah. Maksudnya dia telah dikhususkan untuk muzakkar ke muannas ke. Itu maksud dia. Bawah ada tu. Bawah dia tu pecahan. Mushtarik. Macam tu. Pecahan. Bawah dia pecahan tu maksudnya apa? Selain daripada khusus untuk muzakkar ataupun muannas, ini yang bawah tu kalau tidak ada pengkhususan. Tadi kita jumpa man tadi. Tengok yang bawah dia. Yang bawah man. Man di situ, man ni bermaksud sesiapa. Nampak? Dia tak khususkan lelaki ataupun perempuan. Dia tak khususkan seorang ke, dua orang ke, tiga orang ke. Tak. Jadinya kalau di umum, kita guna man. Kalau untuk benda tidak berakal, dia pakai ma. Bawah dia tu. Ma bawah dia tu. Ma tu sebenarnya ada beberapa maksud. Tapi salah satu daripada maksud ma di sini isim mausul. Bermaksud apa-apa. Kalau man sesiapa. Kalau ma apa-apa. Senang je beza man dengan ma. Kalau dia nak tujukan kepada manusia lah, manusia, tapi dia tak spesifik tau. Muzakkar ke muannas ke seorang dua orang dia pakai man. Tapi kalau ayat tu tentang benda, maksudnya tidak berakal, selain daripada manusia, dia akan guna ma, apa-apa. Termasuk haiwan lah. Haiwan tidak berakal, benda-benda pun tidak berakal, dia akan guna apa-apa. Apa-apa yang kamu jumpa di tengah jalan, contohnya. Itu malah isim mausul lah. Tapi kalau sesiapa yang kamu jumpa di tengah jalan, kita tahu kalau dia maksud dia orang, dia pakai man, tetapi tidak khusus. Kalau dia guna dia tujukan kepada tidak berakal, man itu untuk yang berakal. Berakal ni orang lah, manusia. Kalau ma untuk tidak berakal. Sebelah dia tu, before, dia punya kolom sebelah, kotak sebelum dia. Sebelum man, lil aqil, untuk yang berakal. Sebelum ma tu li ghairil akil, untuk yang tidak berakal. Tidak berakal tu animals dengan benda. Kalau akil lil akil tu untuk yang human lah, tapi tak khusus. Okey, kita balik kepada itulah, tapi sebenarnya kalau untuk yang khusus dia ada beberapa tu. Cuba naik sikit Amy, scroll up sikit. Kalau untuk yang khusus dia ada beberapa ya. Ada yang muzakkar, ada muannas. Dia tak guna sekali arung je, tak. Kalau ma dengan ma dia guna sekali arung je kan. Dia adalah al-lazi. Kita biasa jumpa al-lazi. Biasa al-lazi biasa kan? Dia memang untuk mufrad. Tengok sebelum kotak al-lazi, sebelum dia al-mufradu. Al-mufradu maksudnya seorang. Kalau lelaki seorang dipanggil mufrad. Kategori mufrad, bawah dia. Kalau dua orang musanna. Kalau dua orang lelaki musanna, ini ada dia punya ada tapi jarang ya. Al-lazani, al-lazaini. Ada tapi sangat sedikit. Kadang unless you notice. Kadang-kadang mungkin tak perasan sebab dia tak banyak. Tapi kalau jamak muzakkar, dia mufrad muzakkar dengan jamak muzakkar banyak. Al-lazi dengan al-lazina sangat banyak dalam Al-Quran. Kita nampak, kita tengok pun kita dah tahu ya. Common lah. Itu kalau untuk muzakkar. Kalau muannas dia, al-mufrad dia al-lati. Pun ada jugalah. Al-lati pun mudah juga. Tapi tidak sebanyak al-lazi. Yang dia memang yang paling banyak lah al-lazi dengan al-lazina. Itu paling banyak yang muzakkar dia. Kalau al-lati ada tapi tak banyak sangat. Kalau seorang dia mufrad dia al-lati, musanna dia al-latani, al-lataini, dan jamak dia naik atas sikit Amy, jamak dia, jamak perempuan tu ada dua. Jamak perempuan dia ada dua. Allati. Bezakan sedikit ya. Tadi seorang allati la pendek, tapi di sini allati la dia dua. Allati yang pada seorang perempuan la pendek, ti memang dua harakat, tapi yang untuk jamak dia allati. La tu dua. Tapi memang bunyi dia dah mirip-mirip dah. Allati dengan allati. Ataupun allai. Saya terbalik, sorry. Dia allai dulu ya. Yang pertama tu panjang, allai ataupun allati. Itu dia memang ada dua. Ini kawan-kawan isim mausul lah ya. So kita tak mampu nak hafal, mengambil effort lah ya untuk hafal, tapi bila kita repetitious effort ya.
repetitious effort ni kita boleh nampak lah. Okey, itu isim mausul. Kita jumpa ma pun boleh, man pun boleh. Kita ada jumpa man tadi kan. Dan apa-apa pun sesiapa, ringan timbangannya, macam tu ya. Fa ummuhu, maka tempatnya hawiyah, neraka, nama neraka. Nama neraka banyak. Okey, jap. Mawazinu, hu tu yang Ustazah highlight tadi, dhamir yang duduk di hujung isim ataupun duduk di hujung fi'il boleh, ya, tak ada masalah. Timbangannya, nampak tak? Hu itu adalah dhamir muttasil, dhamir yang duduk di hujung kalimah. Ya, duduk di hujung. Kalau dhamir yang macam fahuwa tadi tak, dia tidak duduk di hujung, cumanya ini dia nak sambung dengan fa tu, tapi mostly huwa dia tidak duduk di hujung kalimah, tak. Ya. So lepas tu fa ummuhu, maka rumahnya ataupun maka tempatnya, apa itu nya tu balik kepada tadilah man tadi, sesiapa. Maka sesiapa, sesiapa yang maka, dan ada pun sesiapa ringan timbangannya. So hu tu balik kepada man tu, sesiapa tadi. Ya, balik kepada man. Dia tak khususkan sangat ya. Hawiyah adalah salah satu daripada nama neraka lah. Itu memang tak ada benda nak tanyalah, dan memang salah satu daripada nama neraka ya. Okey, kita pergi terus lagi. Wa ma adraka ma hiya. Bila bahasa Arab panjang pendek tak ada penting dah. Thank you ya Amy. Kalau Amy boleh letak side by side lagi bagus Amy. Dhamir muttasil ini yang duduk di hujung kalimah ya. Kalau satu lagi, kalau ya tu, hu tu betul. Di atas kelengking tu. Ya. Itulah hu yang ni. Mawazinuhu dengan fa ummuhu. Hu yang itulah yang di atas kelengking tu. Ini dhamir muttasil ya. Dhamir kata ganti diri muttasil melekat ataupun bercantum di hujung isim ataupun fi'il. Gitu ya. Hu dia jari kelengking ni susunan ni ya. Okey, Ustazah ulang ya, susunan tangan sebab ada kawan baru ya. Susunan tangan ni memang mereka buat, bukan orang sekarang lah. Mereka buat untuk mudah kita ingat je. Kalau tak nak pakai tangan pun tak ada masalah ya. Okey, apa yang dia dah buat, jari kelengking tu khas untuk muzakkar. Semua muzakkar. Jari kelingking tu ada 3, paling atas, tengah, bawah. Semua muzakkar. So kalau hu muzakkar seorang, huma muzakkar 2 orang, dia berdua lah. Kalau hu dia seorang lelaki, huma dia berdua lelaki. Kalau hum mereka semua lelaki. Nampak? Jari kelingking semua muzakkar. Ustazah bagi ni dulu ya. Jari manis semua perempuan, atas ke bawah semua perempuan. Jari hantu muzakkar balik. Akan senang kan? Lepas tu jari telunjuk perempuan, dia alternate. Muzakkar muannas, dan jari ibu jari untuk kedua-dua. Muzakkar dengan muannas boleh pakai, boleh guna, ya. So di sini kita tengok sekali lalu, tengok dengar apa bunyi dia Amy. Kalau jari kelengking hu, huma, hum, semua bermula dengan huruf ha, ya. Hu, huma, hum. Kalau perempuan ha, huma, hunna, bermula dengan ha juga. Cumanya ya, kalau lelaki hu, perempuan ha tu ada alif ya. Nanti dulu, jari manis dulu. Ha yang perempuan tu dia ada alif ya. Itu ya. Itu memang dah dia macam tu. Kita tak boleh tanya kenapa. Tapi kalau kita tengok huma sama kat tengah-tengah. Tengah jari kelengking, tengah jari manis sama. Maksudnya kalau 2 orang perempuan, dia berdua perempuan, dia berdua lelaki, dia akan menggunakan perkataan huma. Ya, maksudnya boleh pakai dua-dua. Jamak dia hunna. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Okey, kalau jari hantu tu pula, jari tengah ya. Ka, kuma, kum, bermula dengan kaf. Kaf kan tadi ha kan Ka, kuma, kum, yang jari telunjuk ki. Kalau lelaki ka, perempuan ki, kuma, kunna. Okey, one thing, apa beza? Dia jari kelengking dengan manis, pihak ketiga, third party. Jari kelengking dengan manis. The first two jari yang tadi kita sebut kelengking dengan manis untuk third party. Third party maksudnya untuk orang yang bukan berada di depan mata kita. Untuk pihak yang bukan berada di dalam circle kita. Kalau kita tengah Zoom sekarang, Ustazah dengan you all semua, ni pihak ketiga ni tak ada. Hu punya kawan geng-geng dengan ha tak ada.
Mereka di luar Zoom. Contohlah nak bagi faham. So kalau ustazah sudah tentunya yang ibu jari. Orang yang berkata-kata dia akan menggunakan yang pada ibu jari. Yi, na. Kalau orang yang tukang bercakap. Tetapi kalau anda semua di dalam Zoom, ustazah bercakap kan? Ustazah sebenarnya jatuh kategori ibu jari. Orang yang berkata-kata ya, bercakap. Tak kisahlah orang yang berkata tu seorang ataupun dua orang ataupun tiga orang, tak ada masalah ya. Dan you all semua yang di dalam Zoom ni semua jatuh kategori jari telunjuk. Jari telunjuk perempuan kan, sebab you all semua perempuan kan. So jari hantu dengan jari telunjuk adalah untuk orang yang pihak yang kita berkata-kata dengan mereka. Maksudnya direct depan mata kita. Yes. So senang cerita, kelengking dengan jari manis, third party, itu bahasa Inggeris dia ya. Pihak ketiga, bahasa Arab dia dipanggil al-ghaib. Dipanggil ghaib, maksudnya ghaib ni tak nampak depan mata. Yang kata ghaib kan, tak nampak depan mata. So means they are outside our conversation, they are outside our meeting. Contohnya lah. Macam tu ya, di luar Zoom. Contoh kalau kita dalam bilik, orang yang di luar bilik. Kalau kita dalam rumah, orang yang di luar rumah. Contoh macam itulah. Kalau kita di dalam classroom, orang yang di luar classroom. Dia bukan nak kira jauh mana sangat pun, itu tak penting. Cumanya kalau tidak terlibat secara direct di dalam conversation ataupun meeting tu semua, dipanggil third party. Okey, ghaib dipanggil. Jari tengah dengan jari telunjuk adalah untuk pihak kedua. Pihak yang di depan mata kita, pihak yang kita berkata-kata dengan mereka, dipanggil term dia ya, al-mukhatab. Dia ada semua term dia. Tapi kalau tak ingat Arab dia, tak apa dulu, fahamkan dulu ke fungsi dhamir mutasilnya, dan kita dengar bunyi dia dulu. Ka, kumakum. Kum biasa, assalamualaikum. Kan? Rabbukuma biasa juga, Tuhan kamu berdua, contohnya lah. Ka kita biasa assalamualaikum ya Rasulullah, dekat Raudah tu, biasa kan. So itu senang ya. Dan kalau perempuan ki ni memang kalau dalam Quran tu tentang Maryam especially lah, dengan kalau tentang perempuan secara khusus dia akan gunakan yang ki tadi ya. Ki kuma dia pun sama kalau dua orang ya, tengah sama lelaki perempuan, kuma macam tu ya, sama awak berdua. Dan kunna, jamak perempuan ni kita macam jarang guna. Kita banyak guna jamak muzakkar, kum tu. Okey, kalau ibu jari pula, yi, huruf ya bari bawah. Huruf ya bukan bari bawah apa, sebelum huruf ya mesti bari bawah. Contohnya baiti jannati. Macam inilah. Baiti maksudnya rumahku, yi tu maksudnya aku. Kalau na tu kami. Baituna, baiti jannati, rumahku, syurgaku. Di sinilah dia punya bentuk perkataan tu ya, baiti jannati. Dia guna ya kalau rumahku, syurgaku. Tapi kalau rumah kami, syurga kami, baituna jannatuna. Dia letak ke ujung ya, yi dengan na. Yi aku ataupun saya. Ummi, orang panggil ummi emakku. Itu maksud dia. Abi bapaku. Kalau ada orang panggil abi lah ya. Kalau na tu pula kami. Kami ni maksudnya kami berdua kan semalam. Dia boleh. Kami berdua tak involve you all. Kami ataupun kita. Kita means kita semua. Boleh. Na itu penggunaan dia untuk kami ataupun kita. Kalau terpulang start daripada dua. Kalau dua orang. Kalau na tu ya. Dua dan lebih lah. Kalau yang na tu ya. Okey, ini dhamir mutasil, senang nak kenal dia sebab dia duduk di hujung kalimah. Dia melekat di hujung perkataan. Perkataan tu sama ada di hujung isim ataupun di hujung fi'il. Itu boleh, tak ada masalah. Ya? Dan satu lagi dhamir tidak melekat di hujung kalimah. Itu dhamir munfasil. Kegunaan dia sudah tentulah berbeza, tapi susunan pada jari dia sama. Dhamir munfasil ke, dhamir mutasil ke, ikut susunan pada jari tu sama. Dia berujuk balik kepada pihak yang sama. Walaupun dia ada dua jari yang berbeza, tapi susunan tu tidak berubahlah. Kalau kita kata kelengking, muzakkar semua kan, seorang, dua orang, jamak, dia pun sama. Yang satu lagi pun sama jugalah. Okey. Fa ummu hawiyah ke wama. Kita khafatsu saja ya. Khafatsu fi'il. Di sini kita ada jumpa satu fi'il. Tapi kita tak highlight sangat sebab kita tak tahu sempat cari, kita tak sempat ya. Tapi saya sebut fi'il dulu ya. Okey. Wama adraka ma hiya. Kita tengok kepada ayat tu ya.
waw ataf tadi ya, huruf ataf bermaksud dan. Okay, ma ni tadi isim mausul ya, yang tadi ada man ataupun ma tadi kan. Kalau dia jadi ma ni saya cakap tadi ada beberapa, in fact ada 4. Sebenarnya secara jujurnya perkataan ma itu ada 4 maksud. Dia tak pedulilah wa amma ayat 8 dengan ayat 9 tu, ayat 10 sorry. Ayat 8 dengan ayat 10 kan, kalau dia ada tanda mat tu semua dia tak peduli. Jangan pedulikanlah ya. So ma ada 4 maksud yang berbeza. Pertamanya macam tadilah. Macam tadi kawan kita cuba connect domir mufasil mungkin ya. Okey, ma ni antara satu maksud dia tadi apa yang macam tu tadi ya. Kalau maksud dia apa-apa yang, itu dia kategori isim mausul. Tetapi ma boleh bermaksud apakah. Apa juga, tapi apakah. Apa-apa yang dengan apakah kan berbeza kan. Kalau apa-apa yang statement. Kalau apa-apa yang anda cari itu lebih kepada statement lah ya. Tapi kalau kata apakah, itu pertanyaan. Betul tak? Apakah yang kamu fikir? Apakah yang kamu nampak? Nampak? Dia so di sini ma sama ada isim mausul yang tadilah kita dah tengok list dia, ataupun ma itu bermaksud pertanyaan. Boleh juga. Dan satu lagi ma bermaksud tidak. Ketiga dan keempat, ma ni digunakan bila nak menunjukkan takjub. Takjub rasa kekaguman. Kalau rasa kagum kita lumrah menggunakan perkataan ma. Nampak dia ada 4 maksud perkataan ma. Cumanya kita kena faham kat sini apakah yang mana satu ma ni ya. Tadi wa amma man tadi, wa amma man khaffat mawazinuh, di situ ma adalah isim mausul, tetapi di sini adalah pertanyaan. Dan apakah dia lain ya. Tapi kita kena tengok ayat tu dululah. Tak payah nak cepat-cepat nak detect, lambat sikit pun tak apa ya. Dan di sini ma apakah dan apakah macam tu. So ma di sini ma pertanyaan, bukan ma isim mausul. Pertanyaan pun ada term dia lah, istifham. Istifham. Ya, istifham tu ada perkataan faham di dalam tu, memang ada. So istifham maksudnya untuk faham. Bila maksud dia untuk faham maksudnya pertanyaan ya. Sebab apa-apa pertanyaannya semua untuk kita faham ya, untuk ni. So di sini ma istifham. Kalau yang tadi ma isim mausul, kita dah jumpa 2 ya, fungsi ma. Okey, adraka. Adraka ka tadi kita jumpa ka isim dhamir muttasil untuk jari hantu ka kumakum. Awak kita jumpa ka. Sebab tu dia senanglah nak detect ya. Ka maksudnya awak. Ya, kamu, awak ataupun kamu seorang lelaki. Adra adalah fi'il madi. Khaffat juga fi'il madi. Adra fi'il madi. Tak apa. Fi'il lambat sikit pun tak apa ya. Apakah dia beritahu kamu? Macam itulah. Dia punya maksud asal lah. Adra. Dia beritahu kamu. Ataupun kalau kita nak mudahkan ayat tu, kalau kita nak refresh, dan apakah kamu tahu? Dia sebenarnya, tapi ayat tu kalau kita buka sebutir-sebutir kita bincang, memang dia dan apakah dia beritahu kamu? Macam tu dia punya ya. Adra adalah fi'il madi. Fi'il madi 4 huruf sebenarnya. Tak apa, kita tinggalkan fi'il dulu ya. Okey. Mahiyah. Apakah dia? Apakah dia ya? Ma tu apa? Lagi sekali istifham. Hiya. Hiya tu apa? Hiya, tapi dia ada ha mati kat situ ya. Mahiyah, tapi hiya tu sebenarnya opposite huwa tadi, yang fahuwa tu. Ke mahiyah ni one word ke? Cuba tengok one word. Neraka hawiyah. Itu hawiyah. This one yang before that. Dekat hawiyah yes, tapi yang tu ayat selepas dia, ayat 10. Mahiyah. Bukan hawiyah. Hawiyah memang one word. So ayat fa ummuhu hawiyah. Hawiyah memang one word ya. Tetapi tu kawan kita ada upload istifham. Dia pun ada list dia. Pak, janganlah takut ya, semua ada list, semua ada kawan-kawan lah. Kita cakap dia ada geng-geng semua ya. Istifham maksudnya ada watul istifhami. Ada watu maksudnya perkataan-perkataan ya, ataupun alat. Al-istifhami maksudnya alat-alat ataupun perkataan-perkataan yang digunakan untuk faham tadilah. Antara contoh, mari tunjuk list dia ya.
Kita tunjuk sekejap lif istifham tadi. Satu man, siapa. Ya, macam tadilah siapa ataupun siapakah. Tambah sendirilah kah tu kan. Dah tahu maksudnya pertanyaan. Liman, untuk siapa ataupun untuk siapakah. Ya, sebab dia ada kawan dia. Kaifa, bagaimana ataupun bagaimanakah. Semua boleh masukkan ya. Okay, limaza dalam bracket 5 sama. Ada tu dalam Quran tu. Yang limaza sebelum luar bracket tu pun ada, yang dalam bracket pun ada. Maksudnya kenapa, mengapa, why. Macam itulah why. Okay. Lepas tu ayyatu, which one. Yang mana satu. Ayyatu. Lepas tu apa? Ni ada berapa dua kalimah? Tadi man atas kan? Tadi man 5, okey. Lepas tu maza apa? Kita buat dia banyak perkataan tapi kita boleh gunalah. Kita boleh guna mana-mana lah maksudnya ya. Okey, dia ada lagi sikit tak? Lisu, Amy. Ada second part. Rasanya ada kot second part kan? Ada sebelah dia. Ya. Sebelah dia apa dia tu? Aina, di mana? Mata, bila, ayyana, bilakah, anna, bagaimana, hal tu mungkin kita lebih familiar lah, hal ya, dan huruf hamzah tu memang baris atas lah, adakah, nampak? Ini semua kawan-kawan istifham lah, banyak. Ada yang kita familiar, ada yang kita tak familiar, tak ada masalah pun, right? So ada kawan-kawan ni lah ya. Huruf jar ada list dia, huruf ataf ada list dia, isim mausul ada list dia, dhamir munfasil ada list dia, dhamir muttasil ada list dia. Ustazah nak ketawa dah ni kalau banyaknya list Ustazah. Banyaknya. Ustazah dah ketawa dah. Okey, memang semua ada list dia, but relax. Kita bukan nak hafal pun. Nanti kita rujuk lah ya. Okey, hawiyah yes one word tapi ayat 10. Ayat 10 tu Ustazah tanya tadi. Dan apakah kamu tahu? Macam itulah. Adraka tu kamu tahu. Mahiyah. Apakah? Ma di tu sama dengan ma tadi. Wa ma adraka ma. Second time ya, 2 kali. Dan apakah kamu tahu? Apakah hiyah? Dia. Apakah dia? Dia tadi rujuk kepada hawiyah. Neraka. Ya, neraka lah, memang dia lah. Tapi dia nak tanya neraka ni dia banyak tau, dia banyak nama tau. Bila dia banyak nama, dia ikut kepada keadaan neraka. Kalau keadaan dia begini, namanya begini. What it is. Macam itulah mahiyah. What it is. Macam itulah. Tu ada English kan. Okay, so dia bagi explain sebab neraka ni pun dia banyak kategori. Okay, kita dah almost ni. Narun hamiyah. Itulah dia hawiyah tadi. One word hawiyah. Tapi dalam 2 words. Tadi kita jumpa yang Aisyatin radiyatin. Tengok ya, Aisyatin berakhir dengan tanwin, radiyatin berakhir dengan tanwin. Ini tengok narun berakhir dengan tanwin, hamiyatun berakhir dengan tanwin. Tadi Ustazah dah cakap, tanwin tu kena ikut. Kalau yang first one tanwin depan, second one pun tanwin depan. Kalau first one tanwin bawah, second one mesti tanwin bawah. Kalau tanwin atas ikut. So ini sifah wa mausuf. Dari segi apa meaning dia intensely hot, maksudnya sangat panas. Sangat panas ya. Itulah hawiyah tadi ya, neraka yang sangat panas. Itu maksud dia. Tetapi dari segi kita nak kenal ilmu bahasa Arab dia, ada narun, ada tanwin, hamiyatun ada tanwin. So ini kategori sifah wa mausuf. Sifah dia hamiyah. Sifat tu panas, sifat dia panas. Benda dia apa? Apa yang panas tu? Narun, api. Api yang panas. So sifah wa mausuf kita jumpa 2 kali di sini. Okey, Ustazah rasa cukup ni dulu. Okey, cukup. Okey, close apa Amy? Close sebelum kita keluar Zoom. Okey, dalam ni mencabar. Kalau Ustazah suka benda mencabar. Kalau Ustazah lah ya, Ustazah suka benda susah sikit tau. Bila susah sikit seronok belajar, kalau senang sangat boring. Memang Ustazah ajar anak-anak macam tu tau. Dia kalau bila dia komplain mami susah lah seronok. Dia kalau senang je boring kan, dia begini ya. Di sini ada fi'il yang kita tak nak highlight dulu. Kita tak nak highlight dulu fi'il, tetapi nanti fi'il tu nanti dia ada fi'il dia begini ya. Fi'il past tense, madhi, present tense dengan future tense ya, itu diguna 2 combine ya. Fi'il mudhari' dan kategori yang ketiga fi'il amar. Fi'il amar itu adalah perintah ataupun suruhan. 3 jenis fi'il.
kita belum nak fokus sangat hari ni, belum. Kita buku biru tu, kamus biru tu bukan dari segi harga tak mahal ya, dan tapi dari segi kegunaan dia sangat baik sebab dia di-compile untuk apa dia panggil kamus fi'il lah ya. Orang yang compile dia non-Muslim, orang Lebanon, orang yang compile dia lah asalnya. Tapi yang untuk kita lah guna ya. So kalau tak ada masalah, kita boleh snapshot semua, kita boleh share dekat screen, tak ada masalah. Dan kamus pink tu kita belum guna, kamus pink tu ada meaning. Kamus biru memang tak ada meaning punya, tak ada maksud. Jadi kalau kita blur, tak tahu maksud perkataan tu, kita akan buka kamus pink. So kita perlu ada, kalau Ustazah ada 10 kamus, jangan terkejut, 10. Yang Ustazah ingat entar lebih. Tahu tak apa? Ini baru ada dua dah rasa banyak. Baru ada 3 rasa pening. Baru ada 3. Ustazah yang Soy punya kira 10 tapi mungkin 11 atau 12, nampak? So satu buku yang tapi yang palingnya yang biru tu dengan pink lah. Ustazah galakkan. Dalam pink tu dia ada maksud dan dia ada apa antonim, sinonim. Lepas tu dia ada mufrad, jamak dia. Kalau yang pink tu lah, dia kalau dia ada nak cari yang isim, ada isim dia, nak cari yang fi'il, ada fi'il dia. Dia macam-macam yang kamus pink. Tapi yang biru khas untuk fi'il sahaja. Kita belum nak fokus pada fi'il, tapi Ustazah bagi tahu, bila kita belajar ilmu bahasa Arab, kita akan start dengan fi'il madi. Pergilah mana pun, fi'il madi past tense. Dan daripada fi'il madi kita belajar tukar formula dia, tukar huruf dia dia jadi fi'il mudhari'. Dari perkataan tu original dia fi'il madi. Itu memang tak boleh tukar cara belajar ya. Kita bermula dengan fi'il madi dan kita tukar dia ada cara dia. Dia berubah menjadi fi'il mudhari' tadi untuk now and future, and then daripada fi'il mudhari' kita adjust dia jadi fi'il amar. Kita boleh buat benda tu semua. Dan kita boleh nampak dia lah. Dan sebelum kita berhenti, fi'il ni begini, Ustazah nak bagi tahu. Mungkin yang akan datang kita boleh masuk fi'il lah. Ya? Kita masuk fi'il. Fi'il ni bermula dengan 3 huruf. Ya? Kalau anda nampak 3 huruf yang semua baris atas, memang fi'il lah tu, fi'il madi. 3 huruf, dia ada 3 bentuk. Dia ada 3 bentuk. Lepas tu dia ada 4 huruf, 3 bentuk yang berbeza juga. Okey, fi'il madi 3 huruf. Dia boleh semua baris atas ataupun yang tengah tu boleh berubah tengah. First and third memang tak boleh berubah lah, atas tapi yang tengah boleh berubah semua, atas bawah depan. Itu ya. So 3 huruf ada 3 bentuk, 4 huruf ada 3 bentuk, 5 huruf ada 5 bentuk, 6 huruf ada 1 bentuk. Banyak ya. So itu yang kita bagi tahu saja dulu ya. So insya-Allah yang akan datang kita akan masuk kepada fi'il lah, sebab dalam Quran memang ada isim tadi, kita boleh dah lebih familiar sebab dulu kita start dengan isim kan. Right? Okay. Pesanan saya bukan nak hafal bagi Ustazah lah. Ustazah ni daripada zero lebih baik tahu sikit. Betul tak? Daripada zero biar tahu sikit. Bahasa pepatah Arab memang diajar kami. Dia kata qalilan sara jabalan. Memang itu diajar kami. Sikit lama-lama jadi bukit. Qalilan qalil sikit. Qalilan tu sikit. Pelan-pelan lah namanya. Sara jadi jadi jabalan tu bukit. Jabal ya. Memang kami diajar pepatah Arab tu masa kami belajar. Jadinya kata jangan kalut kalau rasa susah semua, jangan kalut. Lagi sekali boleh fi'il madi tu ada 3 huruf semua baris atas. Ataupun yang tengah dia berubah baris bawah boleh berubah. Ya, tengah saja. Tengah saja ya yang berubah tu ya. Okey. 1 dan 3 tak boleh berubah. Sama. Ya, first and third tak boleh, memang baris atas. Itu pegang ya. Okey, itu tengah boleh, atas, bawah, depan. Okey, 4 huruf ada 3 bentuk yang berbeza. 3 bentuk beza. Ya, 5 huruf ada 5 bentuk yang berbeza. Amy, betul. Tapi yang sini cumanya yang 3 huruf tu dia hanya 1 bentuk je kan? Ni Amy tunjuk, tapi kita ada satu benda yang lain yang kita ada Amy sebenarnya Amy. Dia macam kotak dia besar tau Mi. Kotak dia besar. Dia memang tunjukkan fa'ala, fa'ila, fa'ula. Dia ada macam tu tau Mi. Kalau yang ni dia bagi sekali je. Dia bagi sekali harung je yang 3 huruf tu. Kalau Amy dapat cari tu ataupun nanti Ustazah snapshot, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Dia dah bagi tiga yang 3 huruf berbeza ya.
4 huruf tadi ada 3 bentuk yang berbeza, 5 huruf ada 5 bentuk yang berbeza, 6 huruf ada 1 bentuk sahaja. Dan 6 huruf tu pun senang lah. Senang nak kenal sebab dia satu je. Okey, ada apa-apa soalan lain sebelum kita keluar Zoom kita? Tak ada ya? Alhamdulillah. Ya, bukan nak suruh hafal, bukan nak suruh tahu semua segala, tak. Dia kalau belum pernah dengar dulu. Kalau macam pernah dengar, lama-lama lebih mengenali, betul tak? Kita kena lalui fasa-fasa tu semua. Saya dah lebih 20 tahun. Memanglah you all tak boleh, Ustazah, semua keluar. Saya semua keluar dari ini sebab kita dah lebih 20 tahun, betul tak? Kan? Tapi kalau siapa yang rajin menghafal dhamir tu, silakan. Manalah tahu ada waktu free kan? Manalah tahu ya. Huwa humma hum hiya humma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Itu dhamir munfasil yang pertama. Yang keduanya yang tadi yang kawan tunjuk tadi, yang kedua hu humma hum ha humma hunna ka kumakum ki kumakunna yina. Itu kalau dah hafal lah. Kalau okey Alas, ada siapa nak bertanya sebelum kita tutup? Ada? Tak ada ya? Ustazah anggap tak ada ya? So selamat hari raya. Ustazah tak sanggup nak menjawab ucapan-ucapan hari guru semalam sebab terharu, rasa tak layak. Rasa macam malu je nak jawab sebenarnya. Rasa macam ya Allah, siapalah aku kan. Betul Ustazah. Tapi itulah yang Ustazah rasa. Sebab tu tak berani nak menjawab. Ustazah memang begitu. Bila kita rasa tak layak, tapi bersyukur anda dengan ucapan tu, tapi Ustazah rasa Ustazah tak layak terima itu semua. Tapi terima kasihlah. Itu sebab tu tak berani nak jawab. Okey, apa-apa pun, Ustazah pun jujurnya, tak pernah jemu. Ustazah tak ada rasa jemu, tak pernah marah, jujurnya. Tak pernah jemu, tak pernah marah, tak pernah stres. Tetapi jujurnya juga 5 tahun yang pertama dulu stres. 5 tahun yang pertama. Rasa macam kenapalah dia orang tak pandai-pandai. 5 tahun yang pertama kenapalah dia orang tak pandai-pandai. Balik rumah bagi tahu kat husband, lah kenapalah dia orang tak pandai. Husband cakap, you relax lah. Biasalah orang lambat pandai. Yang you nak dia orang cepat pandai sangat buat apa? Biar je dia orang tak pandai. Biar je dia orang tak pandai. Tapi kita kan, kita bila kita mendidik kan, kita nak dia orang pandai. Tapi 5 tahun pertama Ustazah stres. Tapi itulah dalam risau-risau stres tu kan, entah dia berubah sendiri. Tak pernah stres ni. Tak pernah stres, tak pernah marah, tak pernah jemu. Bersyukurlah dengan perasaan yang ada ni. Okay. So insyaAllah kita nak ketahui pula. Ustazah tak stres, kita tak yalah stres, orang lain tak takut. Memanglah kita belajar kan. Kita belajar memanglah sebab kita ada kawan yang cepat. Ya, lebih baik kita jujur ya, ada kawan yang cepat. Kita mungkin kita rasa kita lambat sikit kan. Itu lumrah, ya, itu lumrah. Tapi kita tak boleh kita buang macam tu ya. Tak ada masalah pun. Dah masuk dalam ni kita belajar, itu saja ya. So insya-Allah kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa' ma'assalamah insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik. Terima kasih semua. Terima kasih semua.